Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfidariana binti Mahmud. Nombor matrik 211638. Saya merupakan pelajar Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling dengan kepujian. Setelah melaksanakan tugasan kursus FCE 3804 pengalaman awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak selama 10 hari yang berlangsung pada 24 hari bulan 7 2023 hingga 6 hari bulan 8 2023. Ini merupakan sebuah sedikit latar belakang berkenaan Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak. Ini merupakan sebuah sekolah di kawasan luar bandar yang dibina pada tahun 1972. Berada di penghujung sempadan daerah Pontian bersebelahan dengan daerah Batu Pahat. Nama sekolah diambil sempena nama kampung iaitu Kampung Parit Betak. Pada awal penubuhan pada tahun 1972 hanya menempatkan pembelajaran bagi menengah rendah dan selepas tahun 1979 barulah ada penempatan atau pembelajaran bagi menengah atas. Pada tahun 2023, Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak mempunyai lebih kurang 65 orang guru dan 625 orang pelajar. Terdapat 5 kelas bagi setiap tingkatan. Kemudian ini visi dan misi Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak iaitu pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto dan slogan Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak ialah ilmu pesaka abadi. Slogannya pula ialah Spark One Goal, One Victory, sederak kemercu. Berkenaan dengan lokasi sekolah, ia berada di Jalan Parit Betak 82210 Benut, Pontian, Johor. Berhampiran dengan jalan besar menghala ke Pekan Parit Betak. Ini merupakan pelan sekolah secara keseluruhan di mana ada 4 bangunan utama yang menempatkan fasiliti dan kemudahan yang boleh diakses oleh para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak. Ini antara infrastruktur sekolah iaitu bilik darjah, Dewan Serbaguna, Makmal ICT, Smart Classroom, Tandas 5 bintang dan Pusat Integrasi Pendidikan Khas. Ini merupakan refleksi saya berkenaan proses pengajaran dan pembelajaran dan darjah sepanjang saya mengikuti guru pendamping saya, Puan Asiah, iaitu guru bimbingan dan kaunseling. Puan Asiah tidak mempunyai jadual masuk ke kelas secara formal, tapi ia akan masuk ke kelas apabila mendapat kelas ganti. Apa yang saya lihat sepanjang mengikuti guru pendamping saya masuk ke kelas adalah berkenaan dengan amalan pedagogi, iaitu Puan Asiah melaksanakan aktiviti secara berkumpulan, kemudian kaedah pembelajaran berpusatkan guru di mana Puan Asiah berkongsikan maklumat dan pelajar berinteraksi dengan bertanyakan soalan atau meminta penerangan. Berkenaan dengan pelaksanaan kebat juga, Puan Asiah ada terapkan dengan pemberian soalan yang boleh merangsang minda para pelajar berfikir di luar kotak, kemudian menekankan hasil kerja yang kreatif daripada para pelajar. Berkenaan dengan penyediaan RPH, seperti yang kita tahu, guru bimbingan dan kaunseling tidak mempunyai rancangan pengajaran harian seperti guru-guru yang lain. Jadi, rancangan pengajaran di dalam kelas yang dilaksanakan oleh Puan Asiah adalah berdasarkan program yang telah dirancang di bawah unit bimbingan dan kaunseling. Dan pelaksanaan proses PDP yang dijalankan oleh Puan Asiah adalah secara tidak formal. Kemudian kekuatan dan kelemahan yang boleh dilihat ialah berdasarkan ialah kekuatannya ialah penggunaan alat bantu pengajar dan bahan bantu pengajar yang bersesuaian disediakan oleh Puan Asiah. Kemudian penggunaan kebat yang membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir. Kemudian kelemahan yang dilihat ialah susunan meja yang tidak sesuai di dalam kelas di mana beberapa orang pelajar duduk membelakangi guru. Kemudian amalan pedagogi yang tradisional yang diamalkan oleh guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak dengan tidak ada penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya beberapa orang guru sahaja yang menggunakan atau mengakses kemudahan penggunaan teknologi yang disediakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak. Dengan pelaksanaan pembelajaran secara tradisional menyebabkan pelajar menjadi pasif sepanjang proses PDP. Kemudian masa PDP yang singkat, 30 minit menyukarkan guru untuk menjalankan aktiviti dan menghabiskan silibus di dalam kelas. Persediaan diri sebagai bakal guru yang dapat saya lihat ialah sentiasa bersedia mempelajari perkara baru, kemudian kepentingan penyediaan ABM dan BBM yang menarik, kemudian penyediaan RPH yang jelas supaya objektif pembelajaran dapat dicapai.
Kemudian saya dapat mengikuti aktiviti co-curriculum pada hari Rabu di mana saya mengikuti guru pendamping saya yang merupakan penasihat Kelab Kerjaya Sekolah Menengah Kebangsaan Empat Betak. Kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalism keguruan yang dapat saya lihat ialah dapat meningkatkan kemahiran guru dari segi merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti di luar bilik darjah. Kemudian dapat melahirkan guru yang seimbang dari pelbagai aspek bukan sahaja intelek, malah jasmani dan juga emosi. Refleksi terhadap budaya sekolah pula ialah terdapat 3 budaya utama yang diamalkan oleh warga sekolah menengah kebangsaan Empat Betak, iaitu budaya memberi salam antara guru dengan guru, pelajar dengan guru, guru pelajar bersama staf sekolah. Kemudian bacaan al-masurat pada setiap pagi sebelum masuk ke kelas. Kemudian bacaan Yasin dan tahlil pada setiap pagi hari Khamis. Yang ketiga ialah program ziarah cakna dan program Ponteng Sipa di bawah kelelaan unit bimbingan dan kaunseling serta kerjasama dengan pihak pentadbiran. Kemudian refleksi terhadap budaya kerja. Terdapat 2 budaya kerja utama yang saya lihat sepanjang saya melaksanakan PAS di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak, iaitu budaya kerja berpasukan oleh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak. Ia boleh dilihat dalam dari segi pihak warga sekolah menjayakan program dan majlis-majlis di sekolah. Kemudian budaya menempati masa. Ia boleh dilihat dengan pergerakan guru masuk ke kelas pada tepat waktunya, kemudian kehadiran guru dan pelajar sekolah. Kehadiran guru dan pelajar ke sekolah pada setiap pagi. Kemudian kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesionalism keguruan, iaitu dapat melahirkan guru yang berketerampilan dan berdisiplin dan juga guru bersedia menerima dan menyesuaikan diri dengan perkara baru. Jadi ini berkenaan dengan rumusan saya melaksanakan tugasan PALS. Saya dapat merumuskan bahawa secara keseluruhannya saya mendapat banyak input yang bermanfaat untuk diri saya yang akan menjadi bakal guru pada suatu hari nanti. Kemudian penerimaan warga sekolah menengah kebangsaan Parit Betak dalam menerima saya menjalankan PAS sangat baik dan layanan yang sangat baik daripada pihak sekolah menengah kebangsaan Parit Betak. Kemudian terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dibuat oleh pihak sekolah menengah kebangsaan Parit Betak, iaitu pelaksanaan proses PDP ke arah yang lebih moden dengan penerapan penggunaan teknologi, kemudian memperkasakan budaya sekolah dan budaya kerja yang diamalkan dengan lebih jitu. Kemudian saya juga ada mencadangkan program sulam yang boleh dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak, iaitu membudayakan program bersama komuniti di luar sekolah. Walaupun pihak sekolah ada menjalankan program komuniti, tetapi ianya di dalam sekolah. Dengan program komuniti di luar sekolah boleh dapat memberi peluang dan pengalaman kepada pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan baru dengan komuniti setempat. Kemudian para pelajar juga boleh berkongsi ilmu mereka yang mereka peroleh di dalam sekolah bersama dengan komuniti. Contohnya penggunaan teknologi. Komuniti setempat tidak mendapat pendedahan yang banyak berkenaan teknologi. Jadi para pelajar boleh mendedahkan atau berkongsi ilmu mereka berkenaan teknologi kepada pihak komuniti setempat supaya mereka dapat memasarkan produk mereka dengan lebih banyak lagi. Jadinya kedua-dua pihak mendapat manfaat, di mana pelajar mendapat manfaat iaitu dapat peluang atau pengalaman baru apabila bekerjasama dengan komuniti, dan pihak komuniti juga mendapat manfaat dengan mendapat ilmu baru berkenaan teknologi. Jadinya saya rasa program bersama komuniti di luar sekolah dapat membantu pihak sekolah untuk meningkatkan prestasi atau kecenderungan para pelajar dari segi akademik dan co-curriculum. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.